Bismillahirrahmanirrahim. Berita paling tergempar, berita paling panas dan meletup hari ini. Bekas setiausaha politik PMX, Datuk Farhash akhirnya menghantar notis saman awal kepada Hisham Jalil kerana memfitnah bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu skandal projek bernilai bilion-bilion ringgit. Cukup mengejutkan. Datuk Farhash Salvador sejak akhir-akhir ini menjadi target politik untuk diserang dan difitnah sehingga beliau secara rasmi menghantar surat saman awal kepada Hisham Jalil dengan memberi tempoh 7 hari permohonan maaf secara terbuka kerana memfitnah bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konsesi projek bernilai 1 bilion ringgit. Memang mampuslah ini kali. Sejak Hisham Jalil menjadi anjing kurap belaan tun, propaganda politik fitnah yang dilemparkan memakan diri Hisham Jalil apabila bekas pemimpin UMNO itu yang telah dibuang oleh UMNO disaman dan menerima notice of demand daripada bekas setiausaha politik PMX dalam Malaysia secara rasmi hari ini. Di dalam platform TikTok, Hisham Jalil melemparkan tuduhan fitnah. Kononnya Datuk Farhash, kroni PMX, membeli saham bernilai lebih 60 juta ringgit dalam salah satu syarikat high-tech dan disenarai pendekkan untuk mendapatkan projek bernilai 1 bilion ringgit. Datuk Farhash menafikan perkara ini. Beliau mendapat projek 1 bilion ringgit berkaitan dengan projek dalam Jabatan Immigration Kerajaan Malaysia. Maka Datuk Farhash selaku setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini membidas Hisham Jalil sampai Hisham Jalil terkecil-kecil ketakutan membuat laporan polis. Datuk Farhash akhirnya menghantar surat saman awal notice of demand, tuntutan permohonan maaf dalam tempoh 7 hari ke atas Hisham Jalil. Jika tidak, Hisham Jalil boleh jatuh bankrupt di saman fitnah oleh bekas setiausaha politik PMX Datuk Farhash itu. Kes ini cukup kontroversi, cukup panas kerana sememangnya inilah budaya politik tun. Beliau akan merekrut anjing-anjing kurap untuk memfitnah PMX sehingga Datuk Farhash yang tidak ada kaitan dalam hal ehwal politik negara ini menjadi subjek fitnah politik baru setelah isu kalimah Allah gagal menggulingkan PMX di Putrajaya. Saya cukup bersimpati dengan Hisham Jalil yang semakin huru-hara dan tunggang terbalik membuat laporan polis sebentar tadi setelah disaman awal oleh bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hisham Jalil, kenapa anda buat laporan polis? Anda yang memfitnah, anda yang buat laporan polis. Oh ya,
Bekas setiausaha politik PMX bertindak lebih awal untuk menghantar notice of demand satu saman pemula untuk mengheret Isham Jalil ke dalam Mahkamah Malaysia kerana Isham Jalil tidak berhenti memfitnah bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar berkaitan skandal projek RM1 bilion dan pegangan saham lebih 15% yang dibeli oleh Datuk Farhash yang dianggarkan bernilai lebih RM60 juta. Isham Jalil, kenapa anda busybody pasal Datuk Farhash? Datuk Farhash bukan ahli politik, bukan lagi setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Isham Jalil cemburu Datuk Farhash adalah orang yang kaya raya dalam Malaysia membeli pegangan saham salah satu syarikat high-tech bernilai lebih RM60 juta? Kalau anda dengki, iri hati, makan hati, tak mampu beli saham dalam syarikat high-tech itu, saya kira Isham Jalil boleh beli saham syarikat itu jika dia cemburu dengan Datuk Farhash. Don't desperate untuk bermain wayang politik fitnah. Kita memang cukup kenal modus operandi Tun bersama orang-orangnya adalah suka mereka-reka cerita dan memfitnah PMX sehingga Datuk Farhash dituduh bukan-bukan di bulan Ramadan dengan tuduhan politik fitnah yang cukup liar, yang cukup jejak ini. Saya ingin ingatkan, sebelum ini saya pernah ditangkap dan diculik 7 hari 7 malam oleh Atok. Hanya semata-mata untuk merancang konspirasi fitnah liwat ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini gagal dihalang oleh Tun untuk menjadi Perdana Menteri dan gagal untuk diperangkap dengan apa sahaja konspirasi fitnah liwat 3.0. Maka apa sahaja yang keluar daripada mulut Tun dan anjing-anjing kurapnya seperti Isham ini, ia adalah fitnah yang cukup licik. Maka saya memberi kredit dan pujian kepada Datuk Farhash yang akhirnya tersedar daripada tidur yang lena. Beliau sememangnya sedang dibuli secara politik oleh Tun dan anjing-anjing kurap Tun di bulan Ramadan dengan fitnah-fitnah politik jijik. Kononnya Datuk Farhash dapat projek RM1 bilion daripada PMX. Saya kira Isham Jalil buku bertemu ruas. Belum selesai kes jenayah Isham Jalil menghina Mahkamah Malaysia. Dalam kes jenayah rompakan 1MDB banduan Najib Razak yang mana secara prospek Isham Jalil boleh dijatuhkan hukuman penjara dan menemani banduan Najib dalam penjara kajang. Kini, senjata makan tuan Isham Jalil boleh muflis, boleh bankrupt sekelip mata. Dengan saman pemula notice of demand yang dituntut oleh bekas setiausaha politik PMX, Datuk Farhash, yang sudah menghantar surat saman permohonan maaf dalam tempoh 7 hari kepada Isham Jalil. Isham, saya tahu anda sedang menonton video bahaya ini. Taubat saudaraku, sudah-sudahlah memfitnah tu. Saya cukup kenal anda dan Tun. Bulan Ramadan ni pun mahu tabur fitnah. Ia sangat-sangat menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan Isham. Adakah Isham fikir kalau dia memfitnah PMX dan bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar itu, Kerajaan Agung Kerajaan Anwar boleh tumbang? Isham, hari-hari saya tengok hang meroyan macam orang gila. Hang boleh diibaratkan seperti tin kosong bersama Tun sehingga gagal menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan PMX dengan apa sahaja propaganda politik dan cerita fitnah politik. I feel sorry
to you. Saya ni, kalau saya mengkritik Perdana Menteri sebelum ini, semua Perdana Menteri tak dapat tidur malam dan automatik esok lusanya tumbang. That is the power of Jufazli Syed Ahmad. Tetapi ironi dan cukup sial ya, Hisham yang mempunyai kabel besar iaitu di belakangnya adalah Tun dan banduan Najib, hari-hari memfitnah Anwar Ibrahim, memfitnah bekas setiausaha politik Anwar, tetapi kerajaan Anwar, kerajaan agung tak dapat digulingkan sehingga 10 Ramadan hari ini. So saya kira it is a good decision, good move by Datuk Farhash. Bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim mengheret Hisham Jalil ke dalam mahkamah dengan satu saman berprofil tinggi ini. Sampai Hisham Jalil menangis buat laporan polis kena saman oleh bekas setiausaha politik Anwar. Good luck Hisham Jalil. Saya harap anda bersedia untuk jatuh bankrupt dan masuk penjara kerana anda sebenarnya tersilap langkah dalam percaturan kuasa ini. Hisham Jalil pernah terserempak dengan saya di salah satu tempat di Kuala Lumpur. Ketika itu saya berjalan ke salah satu shopping mall dan beliau menaiki eskalator, saya turun eskalator, lepas tu dia pusing ke belakang tengok saya. Hisham Jalil yang tengok video ini cukup kenal Jufazli Syed Ahmad. Saya ingin katakan kebenaran adalah tetap kebenaran dan fitnah adalah tetap fitnah. It is too late Hisham. Hang nak fitnah Anwar Ibrahim, nak fitnah kerajaan agung dalam konsesi projek 1 bilion ringgit itu. Nasi dah jadi bubur. Teruk sangat hang ketinggalan kereta api. Untuk makluman hang Hisham, Tun M dan banduan Najib Razak kalah teruk dalam percaturan kuasa kita ini. Kedua-dua bekas Perdana Menteri itu yang sumbat Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan konspirasi fitnah liwat 1.0 dan fitnah liwat 2.0 gagal menghalang Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, gagal dalam politik deep state untuk menggulingkan kerajaan agung kerajaan Anwar sehingga hari ini. So Hisham, sejujurnya saya mendapat maklumat sulit. Anda confirm boleh jatuh bankrupt disaman fitnah oleh bekas setiausaha politik PMX kerana cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fitnah ini yang cukup lawa anda lontarkan dalam media sosial. Saya juga ingin katakan anda secara prospek bakal meringkuk dalam penjara untuk jumpa banduan Najib, untuk bersama-sama dengan anak Tun dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Checkmate and masuk perangkap sendiri 100 kali ya. Hisham yang menangis buat laporan polis kena saman oleh bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kirim salam rindu ya Hisham Jalil. Sekian. Allah Maha Kuasa. Tun M sudah tidak ada kuasa Hisham Jalil. Banduan Najib sudah tidak ada kuasa. Game is over. Sekian, terima kasih.